Jom kita tengok apakah bahan-bahan yang akan saya sediakan. Okey, ini okey ke? Okey, tak apa. Ini buatlah bloopers ke apa kan. Hai semua, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Hadi Saleh untuk edisi kali ini. Kita ni selalu bila hari raya mesti kita nak kena masak menu-menu yang special, kan? Kadang-kadang orang suka hidangkan dengan nasi yang pelbagai. Ada yang hidangkan nasi jagung, ada yang hidangkan nasi biryani, nasi minyak dan sebagainya. Masakan yang sangat sesuai lah dengan nasi-nasi yang saya sebutkan tadi. Tapi saya nak cadangkan satu menu yang saya kira sangat sesuai juga untuk kita cuba, dan menu ini sangat istimewa. Menu ini adalah gulai siam ayam. Untuk menu ini kita perlukan bahan tumisan, iaitu bahan kisar. Di hadapan saya ni ada bahan kisar, antaranya adalah bawang besar, saya pakai sebiji, bawang putih dalam 5 ulas. Saya pakai daun limau purut yang kita akan kisar sekali. Asalnya resipinya adalah limau purut tu sendiri, buah dia, kita nak peel dia punya kulit. Tapi saya ni puaslah explore kedai sana sini, minta tolong kawan, tak jumpa-jumpa. Jadi alternatif dia, saya gunakan daun limau purut je terus. Lepas tu kita pakai kunyit hidup lebih kurang dalam 2 inci macam tu. Lepas tu kita pakai cili padi, ikut kepedasan masing-masing. Kalau saya ambil dalam 6 ke 7 biji macam tu. Kita ambil juga lengkuas, halia, kedua-duanya dalam 2 inci. Buah keras dalam 5 ulas, 5 biji buah keras. Lepas tu sebatang serai dan cili besar warna merah serta warna hijau. Okey. Ini adalah untuk bahan kisar. Jadi masa tumis nanti saya akan letakkan jugalah serai ketuk Okey, dan saya akan tambah juga cili kisar. Okey, untuk cantikkan warna dia. Untuk elemen perasa nanti kita akan letakkanlah bahan-bahan perasa yang lain, dan selain itu juga saya akan letak asam keping dan juga perahan limau nipis. Untuk hiasan saya gunakan daun ketumbar, saya gunakan juga tomato cherry, dan saya gunakan daun limau purut yang saya dah buang dia punya tulang dia. Okey, dan pastinya kita perlukan juga santan dan air secukupnya. Dan jangan terlupa, kita perlu sediakan bahan ataupun champion dia, man of the match. Okey, kita nak gunakan ayam. Saya gunakan dalam setengah ekor, lebih kurang 8 ketul macam tu. Okey, so saya selesai untuk sediakan menerangkan kepada anda semua apakah kita punya bahan-bahan. Jadi kita dah nak mulakan sekarang. Okey, kita akan mulakan proses dengan blender terlebih dahulu bahan kisar. Jom kita mula. Okay. Untuk bahan kisar, saya akan kecilkan terlebih dahulu semua bahan-bahan kisar untuk kita mudahkan kita punya blender mengisar dengan lebih halus. Okey, kita buat secara kasar sahaja. Okey. Halia potong kecil sikit. Lengkuas. Okay. Kunyit. Okay, serai kita potong juga kecil-kecil. Okay. Bawang putih. Okay. Ni kalau cili ni sebenarnya saya buang biji dia. Saya ni agak perangai, ada satu perangai sikit lah. Kalau benda-benda yang macam ni sikit-sikit ni bolehlah saya sanggup lah buang biji-biji dia, sebab saya tak suka tengok biji dia. Okey, tapi macam cili padi ni saya tak gigih lah nak buang. Kalau macam besar-besar ni saya boleh buang lagi lah. Okey, so kita dah boleh masukkan ke dalam kita punya blender. Okey, cili. Okey, bawang. Limau purut. Kenapa saya gunakan limau purut? Okey,
dia tidaklah akan memberi satu rasa yang spesifik, tapi aroma dia. Itu yang menyebabkan makanan ini dia special. Menu ini special daripada menu-menu yang lain. Jadi mesti orang tertanya, pernah ke, ada ke orang Siam ni buat gulai macam ni? Jangan terkejutlah. Resepi ni saya belajar sendiri daripada kawan saya yang berasal daripada Siam. Kita tak tahu kat sana pun negara dia agak besar, jadi mungkin resepi ni pun pelbagai dan ini adalah salah satu cara yang mereka gunakan. Okey. Kita masukkan air secukupnya. Okey, dan kita boleh blend. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah selesai mengisar kita punya bahan-bahan kisar. Okey, sekarang kita nak masuk kepada sesi membuat gulai siam dan kita dah nak mula menumis sekarang. Baik, kita masukkan minyak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masukkan minyak secukupnya. So sekarang minyak saya pun dah panas. Saya tak nak dia merecik. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semerbak bau dia. Saya buka blender pun dah. Oh my god, strong gila bau. Okey, jangan dibuang. Kita akan kocak sebentar lagi. Okey, kita masukkan kita punya serai yang dah diketuk. Kemudian kita masukkan lebih kurang 2 sudu besar cili kering. Okey. So kita kacau rata. Okey, jadi kita biarkan seketika sehingga kita punya bahan tumisan ni pecah minyak. Okey. Okey, sekarang tadi saya tutup sebab dia dah merecik-recik. So kita nak buka, kita tengok. Alhamdulillah, kita tengok okey, dah pecah minyak. Okey, so kita nak teruskan dengan proses yang seterusnya. Okey, kita akan masukkan ayam terus. Okey. Masukkan ayam. Okey. Kemudian selepas kita masukkan ayam, tadi kan saya ada balance lagi dalam blender ni, saya tambah habiskan. Okey. Dan seterusnya kita kacau rata. Okey, dan kita nak biar air ayam tu keluar. Okey, mesti ada yang tanya dekat saya, kenapa ayam tak goreng dulu? Kan? Boleh ke kalau kita nak goreng dulu apa semua? Okey, kalau macam saya, okey, sebab saya biasa makan gulai, sifat dia kalau kita buat gulai ni jarang orang goreng ayam. Okey, orang goreng ayam ni terpulang. Mungkin dia risau nanti ayam tu relai ke, hancur ke kan. Macam saya nak air ayam tu keluar masuk dalam kita punya masakan. Sebab itulah dia akan lebih menyedapkan kita punya resepi nanti. Okey, so kita biarkan sekejap ayam ni air dia keluar, lepas tu dia mengering dan pecah minyak sikit lagi dan kita akan teruskan dengan proses yang seterusnya. Okey, sekarang ni saya kira dah kering air ayam tu. Jadi kita tengok macam mana rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nampak minyak pun dah terbit, ayam pun dia dah masak dan dia punya gravy tu tadi semua dah nampak garing. Okey, so apa yang kita nak kena buat untuk seterusnya? Saya akan masukkan santan ya. Santan pekat ni lebih kurang dalam 1 cawan sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan santan. Okey. Kemudian di peringkat ni kita boleh terus untuk perasakan. Saya masukkan 1 keping asam keping.
Lepas tu kita masukkan sedikit garam kasar. Okay, hati-hati nak letak garam ni Okay, saya letak sikit dulu. Kalau kita boleh adjust nanti, kita adjust. Okay. Garam kasar. Saya letak juga sedikit gula. Okay. Bukanlah nak bagi manis sangat pun. Kita just nak balancekan rasa lah. Ada elemen-elemen rasa dia semua. Okay. Letak dalam satu sudu juga. Okay. Dan lepas ni kalau nak tambah air ke apa ke, terpulang ke pekatan. Kalau macam saya rasa ini dah cantik sangat dah lah. Dia tidaklah terlalu cair dan tidaklah terlalu pekat. Okey, kita kacau rata, kita biarkan santan ni masak seketika. Okey. Okey, sekarang kita punya gulai siam ayam ni pun dah siap. Kalau anda duduk dengan saya, bau dia semerbak, sangat-sangat sedap. Saya tak tahu nak gambarkan. Okey. Jadi kita untuk fasa terakhir, kita letakkan daun limau purut yang saya dah buang dia punya batang. Okey. Saya letakkan juga tomato cherry. Okey. Dan selebihnya kita akan letak daun ketumbar. Okey. Siap. Kita tutup api. Okey. Dan apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita perah limau nipis. Wow. Saya pakai sebiji Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kacau rata, kita biarkan segala-gala bahan garnish apa semua ni dia meresap. Okey, tak perlu pun nak buka api dah di peringkat ni. Settle, dah selesai. Okey guys, jadi kita punya gulai siam ayam ni dah pun selesai, dah siap. Okey, jadi apa yang kita nak buat adalah lepas tu saya nak hidangkan, saya akan pair dan gandingkan kita punya gulai siam ayam ini dengan menu-menu yang berikutnya. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye!